Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh UUM Kota Kinabalu. Kumpulan kami akan membentangkan satu kajian kes berkaitan isu pentadbiran awam yang berlaku di Malaysia bagi subjek GMGA 2033 Etika Pentadbiran Awam. Kumpulan kami memilih tajuk integriti. Dalam era globalisasi, kebanyakan negara berusaha untuk mengejar kedudukan sebagai negara maju untuk mencapai visi dan misi Malaysia, yakni seiring dengan negara lain yang jauh lebih maju, tidak kira sama ada dalam aspek teknologi, ekonomi, politik dan sosial. Oleh kerana itu, negara Malaysia sewajarnya menumpukan fokus kepada tabir urus yang efektif daripada pucuk pimpinan sehinggalah kepada pihak sokongan dalam mewujudkan dasar dan program yang lebih cekap dan muktamad. Walau bagaimanapun, untuk mula bergerak ke arah kedudukan negara maju, peningkatan dalam aspek integriti dan nilai etika rakyat juga berfungsi sebagai pengukur kemajuan negara. Oleh itu, mengukuhkan integriti diri dan nilai etika dalam pekerjaan perlu diutamakan sama ada dalam organisasi maupun semasa melaksanakan tanggungjawab di luar organisasi. Kerajaan haruslah memastikan setiap penjawat awam yang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan dan bukan kerajaan mempunyai kesedaran integriti yang tinggi. Orang yang diamanahkan oleh kerajaan adalah kaki tangan awam yang mana menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan objektifnya melalui perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Sehubungan dengan ucapan Tuan Muhammad Shah bin Muhammad Talib, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Integriti, menurut kenyataan beliau, tentang keberkesanan sistem perkhidmatan kerajaan yang hanya akan menjadi hebat apabila kerajaan dapat menghasilkan pekerja awam yang berkualiti dan mempunyai pemikiran kelas pertama. Oleh itu, seseorang individu mesti mempunyai nilai integriti yang tinggi dalam diri mereka. Secara dasarnya, integriti perlu diasuh dan diserlakan secara beransur-ansur, sama ada melalui program pendidikan, latihan, dan usaha kerajaan yang berterusan. Integriti merupakan aspek yang sangat penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia melibatkan kejujuran, etika, konsistensi, dan komitmen kepada prinsip. Memahami dan mengamalkan integriti dapat memperkukuhkan hubungan, meningkatkan kualiti kerja, dan membantu dalam pencapaian matlamat pribadi dan profesional. Ia melibatkan pelbagai aspek daripada dasar kerajaan sehingga inisiatif individu dalam mempromosikan nilai-nilai integriti. Institut Integriti Malaysia menyatakan bahawa integriti boleh dinilai dengan membahagikan mengikut dua peringkat, iaitu integriti peringkat individu dan integriti pada tahap organisasi. Integriti pada peringkat pribadi boleh dikaitkan dengan prinsip kepercayaan dan kejujuran, manakala pada tahap organisasi berkaitan dengan pelaksanaan piagam pelanggan, kod etika, prosedur kerja, sistem dan juga amalan yang baik. Kod etika ini mesti dipatuhi secara berterusan, dipahami dan dihayati oleh setiap ahli organisasi yang membawa kepada norma dan budaya dalam organisasi. Selain itu, integriti harus dikaitkan dengan perkara lain seperti ketepatan etika dalam menyampaikan maklumat dan etika dalam menyediakan perkhidmatan, etika semasa berinteraksi dengan rakan dan ketua pekerja atau pelanggan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai situasi kajian yang berkaitan dengan integriti di Malaysia. Salah satu masalah yang berkaitan dengan etika adalah rasuah. Rasuah adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Malaysia. Di Malaysia, rasuah merangkumi pelbagai bentuk penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dana dan aktiviti tidak etikal yang memberi kesan negatif kepada masyarakat, ekonomi dan sistem pemerintahan. Berikut adalah gambaran mendalam tentang rasuah di Malaysia, termasuk definisi sebab kes-kes utama dan usaha-usaha pencegahan serta pendidikan.
Rasuah merujuk kepada tindakan yang melanggar undang-undang dan etika oleh individu dalam kapasiti rasmi mereka untuk memperoleh faedah peribadi atau keuntungan yang tidak wajar. Istilah suapan yang sering menjadi perbualan dapat didefinisikan sebagai memberi atau menerima habuan untuk mempengaruhi keputusan. Selain itu, terdapat beberapa golongan atasan yang menggunakan kuasa rasmi untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyelewengan kuasa, dan permasalahan seterusnya yang dapat dikaji adalah pengubahan wang haram yang membawa maksud memindahkan atau menukar hasil rasuah untuk menyembunyikan sumbernya. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 mentaktifkan rasuah sebagai sebarang tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sah. Malaysia telah mengalami beberapa skandal rasuah yang besar melibatkan individu terkenal dan institusi. Di sini saya mengambil 3 contoh. 1. Skandal 1MDB. Yang kedua pula adalah skandal Felda Malaysia Federal Land Development Authority, iaitu Felda. Dan ketiga pula ialah Jabatan Air Negeri Sabah. Kita ambil contoh skandal 1MDB. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Najib Razak, tujuan utama penubuhan 1MDB adalah untuk menarik pelaburan asing dan memajukan ekonomi Malaysia melalui projek-projek strategik dalam sektor infrastruktur tenaga dan pendidikan. Skandal ini bermula apabila terdapat dakwaan bahawa wang yang sepatutnya digunakan untuk projek pembangunan negara telah disalahgunakan. Wang yang diperoleh melalui pengeluaran bon dan pinjaman dari pelabur tidak digunakan untuk projek-projek yang dirancang. Sebaliknya, dana tersebut disalahgunakan untuk tujuan peribadi. Yang kedua adalah skandal Felda Malaysia. Felda ditubuhkan pada tahun 1956 oleh Kerajaan Malaysia untuk membangunkan tanah-tanah terbiar bagi membantu rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berpendapatan rendah, dengan memberi mereka peluang untuk memiliki tanah dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui pertanian. Skandal Felda juga berpunca daripada beberapa isu utama yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam pengurusan dana dan aset Felda. Penggunaan dana Felda untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan matlamat asal agensi tersebut. Tambahan lagi, penjualan aset berharga Felda dengan harga yang meragukan atau tidak diuruskan dengan betul menyebabkan berlakunya keruncingan dalam pengaturan aset Felda. Tan Sri Isa Samad dikenakan tuduhan rasuah dan salah kuasa berkaitan dengan urus nega Felda dan beliau telah disabitkan dengan hukuman penjara pada tahun 2020. Yang ketiga pula, isu rasuah dalam Jabatan Air Sabah. Isu ini telah menarik perhatian ramai di Malaysia, terutama dalam konteks pemantauan integriti dan undang-undang Jabatan Air Sabah. Jabatan Air Sabah adalah agensi kerajaan negeri Sabah yang bertanggungjawab dalam pengurusan, pembekalan dan penyelenggaraan sumber air untuk kegunaan domestik dan industri. Jabatan ini bertujuan memastikan akses kepada bekalan air untuk rakyat Sabah serta pengurusan yang cekap terhadap sumber air negeri. Skandal rasuah di Jabatan Air Sabah melibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dalam pengurusan air. Terdapat dakwaan bahawa dana kerajaan sepatutnya digunakan untuk projek-projek air telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk pengalihan dana daripada projek-projek yang dirancang ke dalam akaun-akaun pribadi. Proses tender untuk projek-projek penyelenggaraan dan pembekalan air dikatakan telah dimanipulasi. Tender diberikan kepada syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan pegawai Jabatan Air Sabah tanpa mengikut proses yang betul. Selain itu, projek-projek air ini seperti pembinaan loji rawatan dan paip didakwa telah dikendalikan dengan cara yang tidak telus dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ini menyebabkan projek dilaksanakan dengan kos yang lebih tinggi dan kualiti yang rendah. Sebagai maklumat tambahan, pada 11 Julai 2023, Datuk Amarjit Singh yang merupakan pengarah Jabatan Air Sabah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam satu operasi berkaitan dengan skandal rasuah yang melibatkan Jabatan Air Sabah. Penahanan ini adalah sebahagian daripada siasatan yang lebih besar mengenai penyelewengan dana awam dan rasuah dalam pengurusan sumber air di negeri Sabah.
Amarjit Singh ditahan untuk membantu siasatan mengenai beberapa tuduhan rasuah dan penyelewengan dana. Selepas penahanan, Amarjit Singh dibawa ke Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu untuk menghadapi pertuduhan. Kes ini ditangani oleh pendakwa rakyat dan melibatkan proses perbicaraan yang membabitkan bukti, saksi dan hujaan undang-undang. Skandal ini merosakkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan Jabatan Air dalam menyediakan perkhidmatan air yang berkualiti. Skandal ini menekankan keperluan untuk reformasi dalam pengurusan Jabatan Air Sabah, termasuk memperbaiki sistem tata kelola pengawasan dalam tender dan memastikan ketulusan dalam penggunaan dana awam. Skandal rasuah dan melibatkan etika ini menunjukkan betapa pentingnya pengurusan yang telus dan berintegriti dalam sektor awam. Kes ini adalah amaran tentang kesan buruk rasuah terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Kes-kes yang dibincangkan di sini adalah contoh daripada banyak kes yang berkaitan dengan etika di Malaysia. Setengah kes yang berkaitan dengan integriti dan hanya mendapat perhatian kerajaan apabila ia mendapat liputan meluas maklumatnya. Peranan pihak bukan kerajaan juga menjadi tonggak utama dalam membantu menarik perhatian dan kesedaran orang ramai. Kes-kes seperti ini juga telah membantu kerajaan memperkukuhkan tahap integriti, terutamanya dalam kalangan kaki tangan awam. Nama saya Benjamin B.S. Lojingau, nombor matrix 290571. Okey, saya akan membentangkan mengenai analisis kajian dalam tugasan ini. Dalam analisis kajian ini, saya akan membentangkan mengapa integriti kurangnya di negara-negara lain, contohnya di Bangladesh dan di Indonesia. Yang pertama, struktur pentadbiran dan undang-undang yang lemah, ketidakcukupan dalam sistem perundangan dan pelaksanaan undang-undang anti rasuah yang menyumbang kepada penyebaran rasuah. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang berkesan membolehkan rasuah berkembang dalam pentadbiran awam. Seterusnya ialah kelemahan dalam pelaksanaan dasar yang sedia ada seringkali tidak dilaksanakan dengan betul atau tidak disimak secara berkala, menyebabkan pembaziran dan rasuah secara tidak langsung. Dalam konteks ini, integriti tidak diamanahkan dengan baik. Tambahan lagi, pengagihan sumber dan bantuan seringkali dikendalikan dengan cara yang tidak telus dan membolehkan pecah amanah ataupun tidak berintegriti. Kurangnya kesedaran dan budaya rasuah dalam masyarakat ini. Kurangnya pendidikan mengenai integriti mengakibatkan kurangnya kesedaran mengenai akibat rasuah dan cara mencegahnya. Antara faktor lain ialah kadar kemiskinan yang tinggi dan ketidaksamaan sosial menciptakan peluang untuk rasuah sebagai cara untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia pula, struktur pentadbiran dan undang-undang yang lemah menyebabkan integriti semakin terjejas dan tidak teguh, lalu memberi kesan yang negatif dalam sistem kehakiman dan kelemahan institusi undang-undang. Tambahan pula, pengawasan yang lemah dalam pengurusan kewangan awam dan perolehan kontrak memudahkan peluang untuk kegiatan rasuah berlaku. Dasar anti rasuah yang sedia ada seringkali tidak dilaksanakan dengan berkesan. Nilai integriti yang lemah dalam agihan bantuan dan sumber sering berlaku, menyebabkan bantuan tidak sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Segala jenis dasar tidak diendahkan sama sekali demi untuk mengambil kesempatan untuk tujuan peribadi. Secara tidak langsung, ianya memberi impak yang sangat tinggi kepada ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Ianya juga mengakibatkan ketidakadilan dalam akses kepada peluang dan perkhidmatan masyarakat awam yang berburuk, ketidaksetaraan dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kerajaan dan institusi undang-undang akibat amalan rasuah. Dalam aspek politik pula,
Ianya boleh mencetuskan ketidakstabilan politik, mengurangkan kualiti demokrasi dan mengganggu proses pilihan raya. Seperti kita dapat lihat, Bangladesh berada di tangga 25 dalam laporan rasuah seluruh dunia, manakala Indonesia berada di tangga 36 dalam seluruh dunia. Oke, salam sejahtera. Nama saya Peter Canisius, nomor metrik 290697. Pada hari ini saya akan menyambung pembentangan ini berkaitan dengan punca rasuah di Malaysia. Oke, yang pertama adalah punca rasuah di Malaysia ini adalah disebabkan oleh NACP yang tidak lancar. Maksud NACP ini adalah Plan Anti Rasuah Nasional. Plan ini tidak berjalan dengan lancar akibat kegagalan tata kelola berulang kali, walaupun Ketua Audit Negara mendedahkan kurangnya tindakan ke atas penjawat awam yang menyalahgunakan jawatan serta lebihan kos dalam perkhidmatan awam. Oke, yang kedua pula adalah disebabkan oleh reformasi institusi. Faktor kedua ini yang tidak berlaku dengan cepat seperti yang ditunjukkan oleh pembangunan rang undang-undang, pembiayaan politik, rang undang-undang perolehan kerajaan, rang undang-undang Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis, dan pindahan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Selain itu, faktor yang ketiga pula adalah berkaitan dengan ketulusan maklumat. Maksud ketulusan maklumat ini adalah contohnya seperti kekurangan ketulusan maklumat mengenai suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan awam, seperti proyek kapal tempur pesisir LCS bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan dan kepercayaan bahwa tiada tindakan undang-undang akan diambil terhadap individu yang menyalahgunakan kuasa mereka. Yang seterusnya pula adalah faktor tiada tindakan individu. Dalam poin ini, tiada tindakan individu ini adalah contohnya apabila seseorang itu sudah disabitkan ataupun telah dituduh dengan bukti dia menerima rasuah ataupun sewaktu dengannya, namun tiada tindakan yang diambil. Jadi itu adalah satu faktor kenapa bila tiada tindakan yang diambil, individu yang lain pula berpendapat bahwa membuat rasuah ini tidak akan ada tindakan yang akan diambil. Yang kedua pula adalah disebabkan oleh SPRM yang tidak diperkasa. Maksudnya SPRM tidak menjalankan tugas ataupun tidak menitik beratkan masalah ini. Yang seterusnya pula adalah faktor yang disebabkan oleh ahli politik. Di dalam faktor ini, ahli politik adalah pihak yang memainkan peranan penting dalam proses pentadbiran negara kita, yang dilihat sebagai salah satu faktor yang banyak berlakunya salah laku ataupun masalah dalam masalah penyelewengan dan juga saluran yang betul. Maksud saya saluran yang betul adalah punca dan di manakah uang yang telah dikutip daripada rakyat melalui cukai, tidak tahu sumbernya ataupun tidak tahu dia punya proses selepas itu macam mana. So ahli politik itu adalah salah satu faktor yang paling besar ataupun satu pihak yang paling banyak terlibat dalam kes-kes rasuah di Malaysia ini. Dan yang terakhir pula adalah berkaitan dengan faktor kurang iltizam. Katanya kurang iltizam ini bermaksud adalah seperti seseorang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengikut apa yang telah diamanahkan. So seseorang itu haruslah mempunyai iltizam di dalam diri agar mereka dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dengan berbuat demikian, perkara seperti gejala rasuah ini tidak berlaku di Malaysia, ataupun berlaku tapi dia semakin berkurangan.
Oke, seterusnya saya akan membentangkan pula berkaitan punca rasuah berlaku di Bangladesh. Oke, punca yang pertama adalah disebabkan oleh struktur pentadbiran dan undang-undang yang lemah. Sedia maklum, undang-undang yang lemah ini membolehkan seseorang itu beranggapan bahwa undang-undang yang telah dilaksanakan itu tidak memberi kesan yang positif kepada mereka ataupun kesan yang memberi impak yang besar kepada mereka, dan mereka akan berpikir yang oke, saya akan buat lagi sekali lagi karena undang-undang akibat melakukan kesalahan itu tidak begitu ketat ataupun tidak begitu memberi impak kepada mereka. Oke, punca yang seterusnya pula adalah disebabkan oleh ketiadaan mekanisme pengawasan. Benda ini sangat penting karena kalau tiada pengawasan yang dilakukan apabila suatu kesalahan itu dilakukan, maka perkara itu akan berlaku berulang kali. Yang ketiga pula adalah disebabkan oleh kelemahan dasar-dasar yang telah dilaksanakan ataupun telah diperkenalkan sebelum ini tidak begitu memberi sesuatu impak yang besar juga kepada penduduk di Bangladesh, menyebabkan mereka berani untuk melakukan suatu kesalahan, khususnya berkaitan dengan masalah rasuah ini. Yang seterusnya pula adalah akibat pengagihan sumber yang tidak telus. Di dalam konteks ini, pengagihan sumber yang tidak telus ini sangat berkait rapat dengan pihak atasan dan pihak bawahan, di mana apabila sumber yang sepatutnya didapat kepada rakyat di bawah sepatutnya sama rata, tapi tidak diberi mengikut kelayakan mereka, maka mereka pun pilih bulu dalam memberi sumber-sumber yang sepatutnya diberikan kepada rakyat mereka. Oleh sebab itu, apabila benda ini berlaku, rakyat yang tertindas ataupun rakyat yang tidak menerima sumber sepatutnya yang mereka terima, mereka akan menerima rasuah ataupun menganggap benda itu sangat normal karena pihak atasan juga berbuat demikian. Yang ketiga pula adalah kurang kesadaran. Kurang kesadaran ini sangat umum, di mana ia boleh berlaku pada golongan maha kaya ataupun juga yang tidak berkemampuan, di mana dalam konteks rasuah ini, rasuah itu tidak hanya berlaku oleh orang-orang yang miskin saja, tetapi orang yang kaya juga tetap juga mengambil rasuah, karena benda ini mereka lihat adalah satu tren dan mereka juga kurang kesadaran berkaitan perkara ini, maka mereka berbuat demikian. Dan seterusnya pula, punca yang terakhir adalah kadar kemiskinan. Kita tahu di Bangladesh ini rakyat mereka sangat ramai dan kadar kemiskinan itu sangat tinggi, maka oleh disebabkan itu mereka sanggup untuk menerima rasuah, sanggup melakukan sesuatu dengan menerima imbuhan yang tidak sepatutnya tanpa memikir panjang, karena mereka dalam pikiran mereka sangat memerlukan, khususnya dalam bentuk uang saku. Sekian, terima kasih. Itu saja saya punya poin-poin untuk punca rasuah di Malaysia dan Bangladesh. Terima kasih. Saya Loses Hafirazan alias Boyo, nombor matriks 290603. Antara punca-punca berlakunya rasuah di Indonesia ialah pertama, struktur pentadbiran dan undang-undang di Indonesia yang lemah. Undang-undang anti rasuah seringkali terjejas oleh ketidakcakapan dalam sistem kehakiman dan kelemahan institusi undang-undang di Indonesia. Yang kedua ialah kurangnya kesadaran terhadap rasuah. Kesadaran masyarakat tentang kesan rasuah amatlah rendah dan mereka tidak memikirkan kesan jangka panjang terhadap rasuah. Yang ketiga ialah faktor kemiskinan. Kemiskinan yang meluas dan ketidaksamaan sosial menciptakan ruang untuk mereka melakukan rasuah, di mana orang mungkin menggunakan rasuah sebagai cara untuk memperbaiki keadaan hidup mereka, juga menjadi faktor berlakunya kegiatan rasuah di Indonesia. Yang
keempat ialah rasa sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian masyarakat Indonesia. Rasa sudah menjadi sebagai norma dalam urusan seharian dan tindakan anti rasuah dianggap sebagai keutamaan sama seperti yang berlaku di Bangladesh. Seterusnya ialah sorotan literature kajian bagi rasuah. Satu kajian telah dibuat oleh dua orang, yaitu Widang dan Fidlun pada tahun 2003. Kajian mereka ini ialah hubungan antara integriti dan kesejahteraan individu dalam konteks profesional. Dalam kajian tersebut, mereka telah menemukan adalah bahwa integriti mempunyai hubungan positif dengan kesejahteraan individu dalam sekitaran kerja. Integriti juga menyokong kesejahteraan psikologi dengan memastikan bahwa individu beroperasi dan dalam persekitaran yang adil dan moral. Dalam kajian tersebut juga mendapat bahwa individu yang berintegriti lebih cenderung merasa puas dan bahagia dengan pekerjaan mereka. Seterusnya ialah dalam kajian tersebut juga mendapati integriti dalam kalangan kaki tangan awam menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dengan memastikan bahwa perkhidmatan yang disediakan adalah jujur dan tidak berat sebelah. Saya Christopher Sabin, bernomor metrik 2900576. Saya akan membentangkan tajuk faktor yang menyebabkan kemerosotan nilai integriti. Yang pertama, kurangnya penguatkuasaan undang-undang dan polisi berkaitan integriti adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kemerosotan nilai integriti. Ini merujuk kepada ketidaksiapan penguatkuasaan sekaligus dasar dan atau undang-undang yang ada tidak dilaksanakan dengan tegas dan efektif. Selain itu, kurangnya tindakan terhadap pelanggaran undang-undang atau kode etika. Tanpa penguatkuasaan yang tegas, amalan rasuah dan penyelewengan tidak dapat dikawal dengan berkesan. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan sistem undang-undang, dan moral kaki tangan awam akan jatuh karena mereka beranggapan bahwa pelanggaran etika adalah tidak mengapa karena mereka tidak dihukum. Yang kedua, kepimpinan tidak berkualiti. Kepimpinan yang tidak berintegriti menyebabkan kemerosotan nilai integriti dalam organisasi. Kepimpinan yang korupsi ataupun tidak adil memberi contoh yang buruk kepada kaki tangan. Pemimpin yang tidak berintegriti memberi contoh buruk kepada kaki tangan dan menyebabkan mereka juga terlibat dengan amalan tidak beretika. Selain itu, pemimpin mungkin menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi. Seterusnya ialah kelemahan dalam sistem pendidikan dan latihan etika. Hal ini merujuk kepada kurangnya kurikulum dan etika yang tidak memfokuskan pentingnya nilai integriti dan etika, dan latihan etika yang tidak dilakukan secara berkala. Kaki tangan yang tidak mendapat pendidikan yang baik tentang etika dan kurang memahami kepentingan etika dan kurang peka terhadap nilai dan moral, serta tidak dapat menangani amalan buruk dan etika negatif dengan baik. Seterusnya yang keempat ialah budaya kerja yang tidak sehat. Budaya kerja yang tidak kondusif membawa maksud persekitaran pekerjaan yang tidak menyokong nilai-nilai integriti. Budaya yang membenarkan atau menggalakkan rasuah dan penyelewengan serta sikap negatif yang tidak mengutamakan etika dan integriti. Kaki tangan mungkin kehilangan motivasi
untuk bekerja dengan baik jika mereka melihat amalan tidak etika diterima dan mengurangkan prestasi kerja mereka. Dan yang terakhir ialah kurangnya kesadaran dan pendidikan awam terhadap integriti. Hal ini karena kurangnya pelaksanaan program berkaitan integriti yang merundum. Kegiatan pendidikan awam yang tidak cukup menggalakkan nilai-nilai integriti dalam masyarakat, kurang mendapat sambutan dari kalangan awam maupun swasta karena sikap yang tidak rendah. Tanpa pendidikan yang mencukupi, masyarakat tidak sadar tentang pentingnya integriti dalam kehidupan seharian. Kurangnya kesadaran sekaligus menyebabkan masyarakat kurang patuh kepada nilai-nilai etika. Seterusnya ialah cadangan kajian. Yang pertama ialah pekerja awam. Pekerja awam sewajarnya meningkatkan kepercayaan awam dengan cara memastikan bahwa keputusan dan tindakan dalam sektor awam adalah adil dan telus. Kesannya kepercayaan rakyat terhadap institusi awam dan meningkatkan legitimasi kerajaan. Sebagai contohnya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menggunakan integriti untuk meningkatkan kepercayaan awam dalam usaha memberantas rasuah. Selain itu, pekerja awam harus memastikan kualiti perkhidmatan awam adalah telus dan jujur. Pekerja awam yang berintegriti akan memberikan perkhidmatan dengan komitmen dan dedikasi kepada tugas mereka. Contohnya dalam sistem audit yang berintegriti untuk memantau penggunaan sumber dan tindakan pegawai awam. Terakhir, pekerja awam haruslah mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Pekerja awam yang berintegriti akan menyokong etika kerja yang positif di tempat kerja, dan ini meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan prestasi kaki tangan. Yang kedua ialah pihak pentadbir. Dalam usaha memastikan integriti dalam sektor awam, pihak pentadbir integriti memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab memantau, menilai, dan menguatkuasakan dasar serta amalan yang berkaitan dengan integriti dalam organisasi. Selain itu, mengadakan program, latihan, dan pendidikan yang berterusan. Pihak pentadbir bertanggung jawab dalam menyediakan latihan berkala tentang integriti dan etika kepada semua pekerja awam. Latihan tersebut boleh berintegritikan etika dan integriti. Seterusnya, melaksanakan sistem aduan dan pengawasan. Pihak pentadbir bertanggung jawab menyediakan saluran aduan yang selamat dan sistem pengawasan untuk memastikan pematuhan etika sentiasa kukuh dalam kalangan pekerja. Yang ketiga, kerajaan. Kerajaan memainkan peranan yang signifikan dalam memperkukuhkan integriti dalam sektor awam. Peranan ini boleh dipecahkan kepada beberapa aspek berikutlah. Yang pertama ialah mewujudkan polisi dan garis panduan. Kerajaan bertanggung jawab membentuk dan melaksanakan polisi integriti yang jelas dan berkesan, dan menggubal dan memperkenalkan kode etika pegawai awam. Menyediakan latihan pendidikan, menyediakan latihan berterusan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai integriti dengan cara menawarkan kursus dan seminar tentang etika kerja. Khususnya yang menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Melalui pelaksanaan undang-undang dan serta peraturan yang berkaitan dengan integriti dan etika dengan cara memastikan setiap pekerja patuh kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seterusnya adalah membangun sistem aduan dan pengawasan, menyediakan saluran aduan yang efektif untuk melaporkan pelanggaran etika dan melaksanakan pemeriksaan serta menumbuhkan saluran aduan untuk pelanggaran etika. Terakhir ialah menggalakkan budaya integriti dalam organisasi, mewujudkan persekitaran kerja yang menyokong dan menggalakkan nilai integriti dengan melancarkan kampanye mempromosikan budaya integriti. Dan yang keempat ialah masyarakat awam. Masyarakat awam memainkan peran penting
dalam memantau dan melaporkan ketidakadilan serta amalan tidak beretika dalam kerajaan dan institusi awam. Aduan mengenai rasuah, penyelewengan atau penyelewengan kuasa melalui saluran aduan yang disediakan oleh pihak berkuasa. Selain itu, masyarakat dapat menyokong menyebarluaskan kampanye kesadaran mengenai integriti dan etika dalam perkhidmatan awam. Masyarakat awam juga perlu mengamalkan sikap integriti dalam kehidupan seharian mereka untuk menjadi contoh yang baik dengan cara tindakan yang adil, transparan, dan beretika dalam urusan pribadi dan profesional. Masyarakat yang melaporkan penyelewengan dalam urusan perniagaan atau mematuhi undang-undang dengan jujur adalah contoh amalan integriti. Kesimpulannya, integriti memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, baik dalam konteks individu maupun masyarakat secara keseluruhannya. Tanpa integriti, berbagai aspek kehidupan dari hubungan pribadi hingga operasi institusi awam akan terjejas. Integriti bukan sekadar tentang mengikuti peraturan atau undang-undang. Ia adalah tentang mematuhi prinsip moral dan etika yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita buat. Di tempat kerja, integriti adalah asas pada kualiti kerja dan keberkesanan organisasi. Apabila pekerja dan pemimpin mengamalkan integriti, mereka memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, bukan kepentingan pribadi atau pengaruh luar. Ini membawa kepada peningkatan kepercayaan antara pekerja dan majikan serta mempromosikan suasana kerja yang positif dan produktif. Integriti dalam persekitaran kerja juga memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan organisasi dan semua pihak yang terlibat, bukan sekadar untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Sekian pembentahan daripada saya.